Selamat datang ke Tidur, podcast yang kita dengar, relax dan lelapkan mata. Nama saya Adiba dan sayalah hos anda. Malam ini saya akan bacakan kepada anda satu cerita tentang seorang gadis yang angan-angannya membawanya kepada satu pengembaraan ke suatu tempat yang ajaib. Apa yang anda perlukan hanyalah pejamkan mata anda, dengar dan visualkan. Dan perlahan-lahan menyusuri ke alam mimpi. Jadi, rehatkan kepala anda atas bantal, lepaskan otot leher anda daripada tugas harian anda. Dan longgarkan badan anda untuk mendapatkan keselesaan yang optimum. Kemudian, tarik nafas anda dalam-dalam. Sewaktu anda menghembuskannya, bayangkan yang anda sedang melepaskan semua fikiran, perasaan dan kegelisahan yang merantai diri anda. Dan teruskan menarik nafas dalam sambil melapangkan badan dan minda anda. Ketika anda perlahan-lahan dibebaskan daripada segala jenis bebanan, ketika itulah anda akan mula berasa senang, tenang dan mengantuk. Baiklah, mari kita mulakan cerita kita petang ini. Ia bermula di tempat yang kebanyakan anda berada sekarang, di sebuah apartmen di tengah bandar besar. Di sinilah kita berjumpa dengan Nadia. Dia sedang duduk di tepi tingkap dikala hujan turun dengan lebat. Kini telah tiba musim luruh dan cuti sekolah sudah pun bermula. Kini Nadia sudah lali dengan kehidupan di bandar, melihat dan mendengar jalan yang sentiasa sibuk dari pagi sampailah ke malam. Di apartmen tingkat 3 milik ibu bapanya, dia akan menarik langsir tingkap yang berhadapan dengan laluan pejalan kaki yang selalu berjalan di laluan itu. Ada seorang wanita yang selalu membawa surat khabar yang dikepit di celah ketiaknya sedang dia bergegas ke tempat kerja. Ada pula seorang lelaki yang membawa anjing poodle kecilnya berjalan di taman ketika waktu tengah hari. Kemudian akan datang seorang budak lelaki yang selalu bergelak tawa bersama rakannya sambil dia melalui jalan itu. Setiap hari, mereka semua akan muncul tepat pada masanya. Nadia boleh hafal perjalanan masa dengan tapak kaki mereka. Dia juga suka melihat telatah mereka. Minggu demi minggu, dia mula terasa rapat dengan mereka. Memang seronok berangan-angan keluar dari kehidupan bandar. Terbang tinggi dengan menunggang naga sambil menepasi dinding istana. Atau mendayung sampan di lautan yang tak bertepian. Dia menganggap mereka semua sebagai rakannya. Dia tahu cara mereka berjalan, bagaimana mereka melompat, mengelakkan lumpur atau sengaja memijaknya. Pada suatu pagi, ketika itu masih awal dan wanita dengan surat khabar itu belum lagi muncul. Masih ada masa untuk Nadia menyediakan secawan teh sambil menunggu kehadirannya. Dia kemudian turun dan berjalan ke dapur di mana ibunya sedang menjawab terkesilang kata. Nadia menekan butang dicerit dan bunyi desisan mula kedengaran ketika air mula dipanaskan. Dia membuka almari di atasnya dan mengambil cawan kegemarannya. Nadia mengambil seuncang teh, lemon dan halia dan menggantungnya di bibir cawan. Air dicerit masih belum mendidih, jadi dia memegang uncang teh itu pada label kertasnya
dan menghayunkannya seperti sebuah pendulum. Sedang ia berayun, Nadia seronok menikmati bau halia dan kupasan leben itu. Tak lama selepas itu, butang di cherry itu berbunyi. Klik. Dia meletakkan semula uncang teh tadi ke dalam cawan dan menuangkan air panas perlahan-lahan ke dalam cawan. Wap air mula berkepul dari teh itu dan melembabkan pipi Nadia. Dia meletakkan cawannya dengan lembut di atas ambang tingkap untuk mengambil cushion berwarna biru langit dan diletakkannya di dinding. Dia duduk bersandar di atas tempat duduk kayu itu. Bantal lepir dan kecil itu lembut menyentuh punggungnya dan cukup tinggi untuk dia melihat dengan jelas jalan di bawah. Dengan menggunakan hujung jarinya, dia mengangkat langsir dan melilitnya di kepala seperti melilit skarf. Nadia suka berangan-angan bersama-sama tingkap dan cawannya. Dia mendekatkan hidungnya ke kaca tingkap namun tidak menyentuhnya untuk mengelakkan kesan wap air menghalang penglihatannya. Namun sedang dia bernafas, ada sedikit wap air yang muncul dan kemudian menghilang di kaca tingkap itu. Seolah-olah seperti sebuah awan di bawah skup penglihatannya. Nadia kemudian mengangkat cawannya dan menghirup sedikit teh. Dia suka tak kala teh itu menyentuh lidahnya. Dia dapat rasakan kesegaran buah lemon diikuti dengan kehangatan halia tak kala ia membasahkan tekaknya. Dia menghirupnya sekali lagi dan sebelum meletakkannya semula di ambang tingkap, tak lama kemudian wanita yang mengebit surat khabar itu muncul. Perkara pertama yang Nadia perasan adalah di munjung kasut bootnya apabila dia melangkah keluar dari bangunan di sebelah kanan. Nadia kenal kasut boot itu. Ia berwarna biru firuz dan melengkung di hadapan. Dia tak pernah melihat kasut boot itu sedemikian sebelum ini dan dia sangat sukakannya. Seperti kebiasaannya, wanita itu berjalan dengan cepat sambil mengelak lumpur yang terkumpul di susur jalan. Dek kerana ingin melihat wanita itu dengan lebih jelas, Nadia merapatkan mukanya ke kaca tingkap. Dia menarik nafas dan kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Sambil cuba menumpukan perhatian, kaca lingkup mula berkabus apabila dia menghembuskan nafasnya. Mulanya ia cuma di penjuru penglihatannya, namun kabut itu semakin membesar, meliuk-liuk naik sehingga mengganggu penglihatannya. Semakin ia merebak, wap air liuk itu mula melebar dan mengabur dan membentuk sebuah awan kabus. Nadia ternganga tak kala melihat kaca tingkap yang jernih itu berubah menjadi kaca yang beku. Tetapi ia menyukarkan Nadia untuk melihat jalan di bawah. Perlahan-lahan, dia menghulurkan tangannya ke depan untuk mengelapnya. Apabila hujung jarinya menyentuh kaca tingkap itu, dia merasakan dirinya seolah-olah sedang terapung. Badannya seperti terpisah daripada cushion di tempat duduknya. Dia kemudian ternampak cahaya berwarna-warni melalui tingkap kaca itu. Semakin dia amati, cahaya itu semakin membesar. Seolah-olah Nadia bergerak ke arahnya dan ia menjadi semakin jelas ketika ia menghampirinya. Dia kemudian mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah laluan yang lusuh. Teman yang dia kenal sebelum ini berubah menjadi tanah rumput yang luas. Di belakangnya, dia melihat dinding batu istana yang tebal melonjak naik. Kini hujan tiada lagi.
Awan mendung di langit perlahan-lahan menyusur pergi dari tempat itu. Rumput di kaki Nadia juga terasa lembap, menandakan hujan ribut telah pun berakhir. Nadia kemudian terdengar bunyi kasut but yang memijak-mijak laluan berlumpur dari arah belakang. Dia berpaling dan terkejut melihat seorang satria sedang merenung ke arahnya. Satria itu memakai baju perisai yang berkilat dengan air hujan yang telah pun mula mengering. Mukanya tersembunyi di sebalik pelat besi muka yang keras itu. Namun, apa yang menarik perhatian Nadia adalah kasut but itu. Ia daripada besi tetapi berwarna biru furus. Pelik sungguh. Nadia merasakan dia tak pernah melihat seorang satria dengan kasut but tetapi berwarna biru sebelum ini. Satria itu mencapai helmetnya dan menanggalkannya. Maka terserlahlah raut wajah seorang wanita dengan rambut perang yang panjang. Nadia terkedu. Bagaimana ini boleh terjadi? Dialah wanita yang selalu bergegas ke tempat kerja setiap pagi dengan surat khabarnya. Raut wajahnya menunjukkan yang dia dalam satu misi yang amat penting. Wanita itu kemudian berdehem dan merenung tepat ke Nadia. Saya Ella, satria negara ini. Saya sedang menjalankan misi yang penting bagi pihak raja. Nadia sungguh kagum. Dia tidak pernah berjumpa satria yang sebenar sebelum ini. Ella merenung perempuan yang berdiri di hadapannya. Dia kemudian dengan pantas mengeluarkan sebuah scroll yang kelihatan sedikit lembab dari bawah ketiaknya. Dia membungkuk dan memberikan sekeping kertas berkedut berwarna coklat kepada Nadia. Awak pernah nampak anjing ini? Dia bertanya. Nadia mengamati kertas tersebut dengan teliti. Pada kertas itu ada lukisan seekor binatang yang memang dia kenal. Ia adalah anjing pudel putih dengan ribbon kecil berwarna biru di atas kepalanya. Iaitu anjing pudel yang sama yang dilihatnya berjalan di taman setiap hari pada waktu tengah hari. Nadia mengangguk dan memulangkan scroll itu. Saya kenal anjing ini, tetapi saya tidak melihatnya sejak makan tengah hari semalam, katanya. Satria itu mengeluh dan menggelengkan kepalanya. Anjing ini berjaya meloluskan diri dari bilik raja selepas sarapan pagi. Sejak itu, semua orang istana jenuh mencarinya. Tukang kasut diraja menggeledah bilik makanan untuk memastikan dia tidak memakan hidangan panggang untuk hari Ahad. Nadia ketawa dek membayangkan anjing pudel itu berlari merentasi dewan dengan kasut dan piring berkuah di mulutnya. Satria itu memandang ke arahnya dan tersengih. Matanya bersinar-sinar. Sudikah awak membantu misi saya ini? Tanya Ella kepada Nadia. Dengan penuh teruja, Nadia mengangguk. Seronok sungguh dapat menyertai seorang satria dalam misi pertamanya. Ella menarik tangan Nadia dan mereka berjalan menuju ke istana. Sedang mereka berjalan, Nadia menoleh ke kiri dan kanan dalam usaha mencari anjing pudel itu. Namun, tiada apa yang kelihatan di sepanjang laluan, baik di tanah rumput yang dekat maupun yang jauh. Laluan itu telah diterokai oleh ramai orang dan menjadikannya sedikit rendah daripada tanah rumput di sekelilingnya. Tanah di bawah kasutnya itu telah dipijak oleh pelbagai orang yang keluar masuk istana dan mungkin juga telah dipijak oleh anjing. Mereka berjalan selama beberapa minit. Laluan itu mula membengkok sedikit ke bawah menuju ke dinding istana. Semakin mereka menghampirinya,
Nadia dapat melihat dinding batu besar di hadapannya itu sebenarnya bukan bangunan istana, tetapi ia mengelilingi bangunan-bangunan utama. Dinding itu tinggi dan mengagumkan. Sudah pasti ia hanya membenarkan hanya tetamu jemputan sahaja untuk masuk ke dalam. Di hadapan mereka tersegam sebuah pintu kayu besar dengan palang besi dan pengetuk pintu berwarna hitam. Apabila mereka sampai di pintu itu, Nadia mencapai dan memegang kedua-dua pengetuk pintu dengan kedua-dua tangannya. Nadia menarik dan kemudian melepaskannya. Bunyi yang kuat kedengaran apabila ia menyentuh lapisan kayu di bawahnya. Sejurus selepas bunyi itu, slot kecil yang berada di atas kepala Nadia terbuka. "Siapa itu?" tanya suara dari belakang pintu. Nadia tidak dapat melihatnya. Yang dia dapat lihat hanyalah sepasang mata yang kelihatan dalam keadaan tertanya-tanya. Satria itu menegakkan perisainya dan bersuara dalam nada memerintah. "Saya Satria Ella," katanya sambil menunjuk ke Nadia. "Saya datang dengan seorang rakan dan kami sedang mencari anjing raja." Nadia dapat dengar pintu kayu itu mula berbunyi setelah ia perlahan-lahan ditolak dari engselnya sampailah ia cukup luas untuk mereka melepasinya. Nadia dan Satria itu mula berjalan masuk ke dalam perkarangan istana. Sebaik sahaja mereka masuk, pintu itu ditutup rapat. Nadia berasa kagum kerana dia tidak pernah sampai ke tempat sebegini. Di antara dinding dan istana, terdapat satu medan pasar yang penuh dengan gerai buah-buahan dan sayur-sayuran. Periuk, wali, pakaian, orang ramai bergegas ke hulu, ke hilir di segenap bahagian istana. Nadia memerhatikan seorang lelaki berbaju biru mengangkat kain basuhan menuruni tangga. Tak jauh dari situ, ada seorang wanita dengan sopan mengembala sekumpulan angsa menyeberangi medan istana. Seekor angsa merenung ke arah Darla semasa ia melintas dan mengeluarkan bunyi yang lantang. Nadia ketawa dan melambai ke arah angsa itu sambil mengucap selamat kepadanya. Ella kemudian menarik scroll kedua dari bawah lengannya. Dia membukanya dan terpampanglah peta lengkap istana itu. Ella memberikannya kepada Nadia dan kemudian membeliknya. Cara yang terbaik untuk mencari anjing itu adalah dengan berpecah dan mencari di setiap bahagian istana, kata Nadia. Ella, si Satria bersetuju. Ella akan tinggal di medan istana dan bertanyakan orang yang lalu lalang sementara Nadia akan masuk ke istana dan mencari bilik demi bilik. Lagipun, dia lebih kecil daripada Satria itu dan boleh muat untuk masuk ke dalam tempat-tempat persembunyian bagi seekor anjing pudel. Nadia merentasi medan pasar dan berjalan ke arah pintu istana. Di situ kelihatan pengawal yang berpakaian lengkap berperisai seperti Ella. Nadia mengetuk lembut tangannya dan dia memandang ke arah pengawal itu. "Nama saya Nadia," katanya. "Saya datang sini untuk mencari anjing raja." Pengawal itu berganjak ke tepi dan mengalu-alukan kedatangannya sambil mendoakannya supaya percaya. Ada sebuah pintu masuk ke sebuah bilik kecil dan yang satu lagi adalah laluan sempit yang membawa ke tempat yang lebih dalam. Dia memilih untuk masuk ke bilik kecil dan membuka pintu kayunya. Ia adalah tempat penyimpanan makanan dengan guni-guni bijirin dan tepung yang disandarkan pada dinding. Dia tidak rasa yang anjing itu akan ada di sini, tapi lebih baik dia memastikannya.
Dia mengintai ke belakang guni-guni dan pada kayu-kayu besar yang tersusun di bawah tingkap. Betullah firasatnya, anjing itu tidak ada di sini. Nadia keluar dan menutup pintu itu dan berjalan ke laluan yang sempit. Laluan ini diselangi oleh banyak pintu. Setiap pintu membawa ke setiap pintu yang berbeza di dewan ini. Fikir Nadia, eloklah dia menyemak satu demi satu. Dia membuka pintu bilik yang pertama. Di sinilah di mana tukang jahit menyimpan kain bajunya. Di atas rak-rak dinding yang panjang terdapat bertingkat-tingkat kain sutera dan satin berwarna-warni. Ada warna hijau, biru, merah. Di satu rak lain terdapat ribbon-ribbon rose green dan di rak lain ada mangkuk-mangkuk yang penuh dengan butang-butang. Ada collar, tali, benang dan banyak lagi. Tetapi malangnya tiada anjing yang dicarinya. Bilik kedua adalah bilik untuk kanak-kanak. Terdapat permainan ukiran kayu dan kuda mainan dalam 3 saiz yang berbeza. Nadia memanjat kuda mainan yang paling besar dan mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Dia ketawa apabila surai kuda mainan yang diperbuat daripada benang itu menyentuh jari jemarinya. Dia teringin untuk bermain lebih lama. Namun sekarang ini dia sedang menolong Satria dalam misi yang lebih mustahak. Terpaksalah dia menangguh keseronokannya bermain. Bilik ketiga pula adalah perpustakaan William Kelly Smith. Buku-buku dan pengikat berkulit tebal tersusun kemas di rak-rak mahogani berwarna gelap. Nadia sukakan bau buku di bilik ini. Bau muka surat dan buku-buku lama membuatkan ingin mengambil sebuah kerusi dan membaca kesemuanya sambillah terik matahari. Sedang dia berfikir di mana tempat seterusnya untuk meneruskan pencarian, dia terdengar bunyi kocakan air diselangi dengan ketawa riang seorang kanak-kanak. Bunyi apa itu? Ketus hatinya. Dia terus keluar dan menutup pintu. Dia menjejaki bunyi itu sampai ke sebuah bilik kecil yang terdapat di hujung dewan yang sempit itu. Nadia terkejut sebaik membuka pintu itu kerana dia berjumpa dengan seseorang yang dikenalinya. Dia adalah budak lelaki yang melalui bangunannya setiap waktu tengah hari. Dia tersenyum lebar dan bajunya dipenuhi dengan buih sabun. "Nama saya Imran," katanya. Nadia menjejaki buih sabun dari bawah lengan budak itu yang membawa kepada satu tub mandi porselen yang besar. Di dalamnya ada seekor anjing putih gebu dengan ribon biru di kepalanya yang sedang basah kuyup. "Inilah anjing raja," fikirnya. "Merata kami mencari kamu," kata Nadia kepada anjing pudel itu yang menggoyangkan ekornya dengan riang di dalam air mandian. Imran menjelaskan yang raja menyuruhnya untuk membasuh anjingnya awal sedikit untuk minggu ini. "Pasti raja sudah terlupa," kata Nadia. Raja ingatkan anjingnya telah hilang kerana tidak menemuinya selepas sarapan. Tetapi bukanlah hilang sebenarnya. Dia cuma mandi sahaja. "Kita mesti beritahu raja," kata Nadia seolah-olah seperti disuruh. Anjing itu melompat keluar dan menunggu untuk dikeringkan. Nadia mengambil tuala putih yang lembut dari rak di belakang anjing itu dan menepuk lembut anjing itu. Kemudian, Nadia mengangkat anjing itu dan membawanya ke laluan dewan.
Imran memimpin mereka untuk meredah istana itu sehinggalah sampai ke satu bilik singgah sana betul-betul di tengah-tengah istana. Di situ, Raja sedang duduk dengan gahnya di atas singgasana yang sangat mengganggukan. Raja tersenyum tak kala melihat Nadia dan Imran memasuki bilik itu. Dengan tangan yang terentang, dia mengambil anjingnya dari Nadia dan memeluknya dengan erat sambil menggaru-garu belakang telinganya. Raja berterima kasih kepada Nadia dan memaklumkan yang dia telah berjaya menyelesaikan misi yang paling penting bagi kerajaan ini. Dalam keadaan teruja, Nadia menguap akibat kepenatan. Melihatkan betapa Nadia kepenatan, Raja mengajaknya untuk tidur di bilik tidur di Raja sampailah waktu makan malam nanti. Sudah tentu akan ada jamuan besar untuknya atas kejayaannya menyelamatkan anjing Raja. Raja mengarahkan seorang wanita berbaju putih untuk membawa Nadia ke biliknya. Nadia berterima kasih atas tawaran itu. Dia mengikut wanita itu sampai ke sebuah bilik tidur yang sangat cantik. Ada sebuah katil besar dengan cadar satin tebal berwarna ungu. Dia meraba cadar itu dan berasa kagum dengan kelembutannya. Dia melompat ke atas katil yang hampir sama tinggi dengannya dan masuk ke dalam selimut. Dia menggoyang-goyangkan jari kakinya dan mendapati ia baru mencecah separuh daripada keseluruhan panjang katil. Ini semua membuatkan Nadia betul-betul terasa seperti seorang puteri. Dia menarik selimut sampai ke dagunya dan mengerekut di dalamnya. Matanya terasa semakin berat dan dia membiarkan ia tertutup. Selesa sungguh berada di katil besar dalam istana. Anjing itu pun telah selamat dijumpai. Satria itu pula kini telah menjadi kawannya dan juga telah dapat dibantunya. Nadia dapat berjumpa dengan budak berambut merah itu dan lelaki yang berjalan-jalan di taman, dan juga wanita dengan surat khabar yang bernama Ella. Nadia kenal mereka semua. Berulang kali dia melihat mereka semua dari tempat duduk di tingkap 3 apartmen ibu bapanya. Nadia tersenyum melayan lamunannya. Dia teringat bau teh lemon bercampur halia dan sentuhan jarinya pada kaca tingkap yang berkabut. Dalam dia dibuai ke alam mimpi, dia dapat dengar ibunya memanggilnya untuk makan tengah malam.